Berbincang mencari apakah normal baru yang bakal kita daftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KP. Adakah sekolah tersebut telah ditutup? Isu pembukaan semula sekolah yang Edukasi awam di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Pendidikan Malaysia di daerah Seremban Negeri Sembilan akan ditutup dengan tidak adanya peranti. Semua sekolah di daerah Kelang, Sekolah Rendah di Terengganu ditutup selama pembukaan sekolah sekurang. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya, Nik Nur Nadia Nadira dan 4 lagi rakan seperjuangan saya iaitu Balkis Taufik, Nur Anis Nadira, Nur Najwa Yasmin dan Nur Nabila Nasuha ingin membincangkan tentang isu semasa ketika COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, isu semasa seperti COVID-19 atau lebih dikenali dengan coronavirus telah menggemparkan dunia sehingga merenggut jutaan nyawa. Antara yang kesan yang jelas yang kita dapat lihat di negara kita di dalam sektor ekonomi, pelancongan dan pendidikan. Jika dahulu, peranti telekomunikasi seperti telefon pintar dan komputer riba tidak penting bagi kita, malah kali ini sebaliknya. Krisis global akibat COVID-19 membuatkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional tertangguh. Tetapi, kerajaan mengambil inisiatif untuk melakukan pembelajaran dan pengajaran secara atas talian dengan menggunakan medium-medium semasa seperti Google Meet, Zoom dan lain-lain. Kita beralih pula kepada Nur Najwa Yasmin yang ingin menerangkan tentang kesan-kesan pendidikan ketika COVID-19. Assalamualaikum, saya Nur Najwa Yasmin ingin menyampaikan kesan-kesan yang berlaku pada institusi pendidikan ketika COVID-19. Dalam sektor pendidikan, pandemik memberikan kesan yang sangat banyak seperti kebanyakan sekolah perlu ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dan ia juga menyebabkan hampir 290.5 juta pelajar di seluruh dunia telah mengalami gangguan aktiviti pembelajaran kerana sekolah ditutup oleh kerajaan. Jika dahulu, guru-guru lebih senang mengajar bersemuka dengan murid, namun kini semuanya berubah. Mahu tidak mahu, guru terpaksa mengubah cara pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran secara maya seperti Google Meet, Zoom dan juga Google Form. Pembelajaran dalam talian juga merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada teknologi media digital yang bahan pembelajarannya dihantar dalam bentuk fail kepada pelajar dari jarak yang jauh dengan menggunakan rangkaian internet dengan media komputer. Menurut kerajaan, pembelajaran dalam talian dinilaikan merupakan cara yang paling berkesan dan cekap untuk melakukan pembelajaran di tengah pandemik saat ini. Terima kasih atas penerangan tersebut. Seterusnya, saya serahkan kepada Nur Anis Nadira untuk menceritakan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru, pelajar dan juga ibu bapa ketika COVID-19 ini berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Nadira binti Mak Razali. Pada zaman sekarang, masyarakat terpaksa mengubah gaya hidup baru mereka disebabkan pandemik COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Bidang pendidikan juga tidak terkecuali dalam masalah ini. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh pelajar, guru dan ibu bapa. Cabaran yang pertama yang dihadapi oleh pelajar ialah masalah capaian internet. Tidak semua pelajar mempunyai capaian internet yang bagus. Terdapat beberapa orang pelajar yang terpaksa mencari capaian internet di luar kawasan rumah mereka. Ini kerana akan menyebabkan kesukaran yang berlaku di antara pelajar dan guru-guru mereka. Selain itu, cabaran yang kedua ialah kepada guru-guru. Guru-guru suka untuk memantau disiplin dan tumpuan pelajar. Sebagai contoh, terdapat beberapa orang pelajar yang membuka 2 paparan komputer, satu untuk kelas mereka dan satu lagi untuk permainan video mereka. Dan yang terakhir ialah cabaran untuk ibu bapa.
Terdapat beberapa orang ibu bapa yang mengeluh kerana beberapa orang guru yang sering kali bertukar-tukar media platform ketika pengendalian PDPR berlangsung. Sebagai contoh, aplikasi WhatsApp kepada aplikasi Telegram. Terima kasih atas penerangan yang telah diberikan. Akibat COVID-19, pelajar hanya belajar di atas talian. Disebabkan itu, ramai pelajar yang mengambil peluang untuk bekerja supaya mereka mendapat duit sampingan. Kemudian, mari kita lihat temu bual bersama rakan saya, Balkis Taufik, dengan seorang pelajar IPTA yang bekerja sambil belajar. Mari kita teruskan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Balkis binti Taufik. Hari ini saya ingin menemu Rama, seorang pekerja kilat, mengenai belajar di atas talian dan juga bagaimana pekerja kilat ini menguruskan masa belajar juga bekerja. Hai, bagaimana awak menguruskan masa belajar sambil bekerja dan juga apa perasaan awak belajar di atas talian? Perasaan saya belajar di atas talian dia agak sukar kerana selalu mempunyai masalah internet maupun bila kita menyiapkan satu tugasan yang diberi oleh lecturer sukar sebab kita berjauh dengan rakan-rakan untuk berhubung. Selain itu, saya bekerja sambil belajar ini, saya bekerja time saya cuti semester maupun saya bekerja juga untuk menolong keluarga saya mencari duit dan mencari sampingan untuk diri saya. Bagaimana awak menguruskan masa apabila awak belajar juga awak bekerja? Saya mengurus masa tu jadual saya tidak sangat padat sebab dalam petang tu masa saya tidak ada kelas. Petang tu saya tak ada kelas. So dalam petang tu saya akan mengambil masa untuk saya bekerja, mencari saya income dan untuk habiskan cuti semester saya. Teruskan bersama Nur Nabila Nasuha yang menebual seorang guru yang menghadapi cabaran ketika mengajar secara atas talian. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila Nasuha. Hari ini saya dalam interview seorang guru sekolah menengah. Beliau telah mengirimkan video kepada saya disebabkan kerana kita tidak dapat bersemuka dan saya mengirimkan beberapa soalan kepadanya. Okay. Soalan pertama, apakah yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran secara online? Beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran secara online. Yang pertama adalah dari segi capaian, di mana capaian internet ni bukan sahaja pelajar tapi guru pun menghadapi masalah yang sama. Tak semua guru dan pelajar mempunyai capaian yang internet yang baik. Capaian internet ni adalah sangat penting bagi guru dan juga pelajar. Seperti yang kita tahu, kalau tak ada internet, maksudnya tak adalah pembelajaran dan pengajaran secara online. Yang kedua adalah dari segi jumlah pelajar yang memasuki kelas online. Tak semua pelajar yang boleh masuk kelas online disebabkan beberapa faktor, seperti contohnya capaian internet yang kurang. Lepas tu mereka ada yang tak ada kemudahan seperti laptop ataupun telefon bimbit. Dan jumlah pelajar biasanya masuk tak semaksimum kita mengajar secara bersemuka. Okay, yang ketiga adalah dari segi teknologi. Seperti yang kita maklum, pengajaran dan pembelajaran secara online ni diperkenalkan dan lebih meluas digunakan pada musim PKP ni. Okay, banyak
yang kita perlu belajar dari segi teknologi ini. Bahkan guru-guru yang lebih berumur pun terpaksa menggunakan teknologi tersebut dan mereka terpaksa mempelajari dengan lebih lagi. Bagi golongan guru muda, dia bukanlah suatu masalah yang besar, tapi bagi guru yang dah berumur, mereka menganggap itu adalah satu pembelajaran baru bagi mereka. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Sampai sini sahajalah isu yang kami bincangkan dari kumpulan kami, kumpulan Parlimen pada kali ini. Marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk membanteras virus ini daripada merebak di kalangan masyarakat kita. Bab kata berpatah, berat sama dipikul, ringan sama dijejing. Itulah pepatah yang amat sesuai digunakan pada ketika ini. Akhir kata dari kami, kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, kata akhir saya di dalam video ini. Pada pandangan saya, belajar di atas talian adalah lebih baik kerana untuk mengelakkan COVID-19 ini berjangkit sehingga berpanjangan. Jadi kita mencegah, lebih baik mencegah daripada merawat. Juga belajar di atas talian mungkin agak sukar, tetapi boleh diatasi dengan cara lebih masa untuk mengulang kaji, lebih masa untuk mencari soalan untuk bertanya apabila di dalam kelas. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila Soha. Saya dari kelas TBS2A. Pengalaman saya sepanjang membuat assignment ini bersama-sama rakan adalah untuk kali pertamanya saya menginterview seseorang, dan ini merupakan pengalaman baru untuk saya dan membuatkan saya rasa tidak takut untuk membuat interview dengan orang lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Sadira binti Mat Razali. Sepanjang saya melakukan assignment ini bersama kawan-kawan saya banyak belajar benda baru. Contohnya macam saya belajar cara-cara untuk mengedit video menggunakan aplikasi yang canggih. Selain itu, saya dan kawan-kawan saya juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan sepanjang kami melakukan assignment ini. Bab kata pepatah, sambil menyelam minum air. Sekian saya. Pengalaman saya membuat assignment ini telah memberikan banyak impak kepada saya kerana saya telah membuat pelbagai research mengenai pembelajaran dalam talian semasa wabak COVID-19. Dan saya juga sangat seronok kerana telah membuat aktiviti ini dengan ahli kumpulan saya, dan mereka juga telah banyak tunjuk ajar kepada saya sehingga selesai assignment ini. Assalamualaikum and hai, nama saya Nik Nur Nadia Nadira. Apa yang saya dapat ketika menjalankan kerja kursus ini adalah yang pertama, dapat banyak info tentang pendidikan ketika pandemik ini berlaku, dan yang kedua, saya dapat belajar cara untuk mengedit video dan meletakkan subtitle. Yang ketiga adalah pada saya sendiri, saya dapat mengawal emosi ketika kami berlima berlaku salah faham ataupun ada masalah, dan alhamdulillah kami menyelesaikan masalah tersebut dengan rasional dan profesionalnya kami. Akhir kata daripada saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Madam Rabia dan semua rakan-rakan sekelas saya di BS2A kerana banyak membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini.